Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya persilakan Saudara Yang Berhormat Nik Nazmi untuk menyampaikan ucapan. Saudara Yang Berhormat Nik Nazmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam reformasi. Pengerusi tetap, Presiden, Timbalan Presiden, ahli-ahli MPP, seluruh barisan kepimpinan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Selepas kita mendengar ucapan dasar oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita mendengar satu demi satu perbahasan daripada pembahas-pembahas dari seluruh negeri, kita tahu bahawa ini merupakan kongres kita yang terakhir sebelum pilihan raya. Sama ada pilihan raya akan berlaku pada tahun ini ataupun tahun depan, inilah platform kita sebagai kongres yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam medan pilihan raya. Dalam ucapan dasar, Presiden menyebut tentang kerajaan yang rapuh. Dan kita semua sedia maklum tentang kerajaan yang tidak stabil yang ada pada hari ini. Namun, saudara-saudari, kita sebagai Parti Keadilan di peringkat Pakatan Harapan, kita tidak hanya boleh mengharapkan kelemahan musuh-musuh kita. Kita sendiri kena kuat. Barulah rakyat akan dapat sokong kita. Hanya bila kita sebagai Parti Keadilan Rakyat bersatu dengan hala tuju yang jelas, with a clear mission, barulah kita dapat yakinkan rakyat untuk memberi kepercayaan kepada kita dalam pilihan raya yang akan datang. Ini merupakan satu amanah besar bagi kami, bagi saya sendiri yang berada di depan selepas mendapat sokongan daripada saudara dan saudari. Kita, Parti Keadilan, adalah parti yang menongkah arus. Tak berapa banyak parti yang berani buat parti pelbagai kaum kita buat pada tahun 1999. Tidak ada parti arus perdana di negara yang buat konsep satu anggota satu undi. Sejak tahun 2010 kita dah laksana satu anggota satu undi. Dan saudara-saudara, kita tengok tidak banyak parti, lagi-lagi UMNO, yang nak buat pemilihan parti menjelang pilihan raya. Tetapi Keadilan, kita buat pemilihan parti menjelang pilihan raya. Ada yang kalah, ada yang menang. Hari ini, saudara-saudari, kita yang pastinya kita sudah ada saf kepimpinan yang lengkap. Tugas kita di depan ini ialah untuk menggabungkan kekuatan yang ada. Ada satu buku yang cukup baik. Buku dia nama Team of Rivals, tentang kehidupan Abraham Lincoln, yang kita semua sedia maklum merupakan Presiden Amerika yang telah menamatkan perhambaan di Amerika Syarikat. Namun yang tidak ramai orang tahu, di dalam kabinet beliau ada 3 lagi menteri-menteri penting yang semua berlawan dengan beliau di dalam primary Parti Republican pada tahun 1860. 3-3 ini digarap di dalam kabinet dan menerusi kebolehan Lincoln untuk meyakinkan pihak lawan di dalam parti beliau sendiri. Beliau akhirnya dapat menamatkan perhambaan dan seterusnya menang dalam perang saudara di Amerika. Jadi saya yakin MPP, AMK, wanita yang ada pada hari ini, kita mampu menjadi seperti itu. Ada perbezaan pandangan. Ini parti yang tidak takut dengan perbezaan pandangan. Tetapi kita garapkan perbezaan pandangan ini
untuk menunjukkan satu hala tuju yang jelas kepada rakyat. Saudara-saudara, inilah cara terbaik untuk kita membalas jasa anggota-anggota biasa, reformis-reformis, otai-otai yang telah membina parti daripada awal sebagaimana yang disebut oleh Presiden semalam dalam ucapan beliau. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebagaimana disebut tadi, bila kita menuju ke pilihan raya, pendekatan abu tidak lagi boleh menjadi pilihan. Abu apa? Asalkan bukan UMNO. Kita tidak boleh turun ke pilihan raya dengan harapan kerana kita bukan UMNO, rakyat akan memilih kita. Dah banyak parti politik yang ada di luar sana. Ada yang cuba ikut style kita, iaitu parti pelbagai kaum. Ada yang mengambil pendekatan yang kreatif dan sebagainya. Itu hak mereka masing-masing. Dan sebagaimana yang saya ulang, kita tidak boleh harapkan kelemahan lawan. Kali ini kita ada undi 18 yang akan menjadi pengundi-pengundi dalam daftar pemilih. Mereka yang paling muda umur 18 tahun lahir pada tahun 2004. Kalau kita tengok pola pengundian sebelum ini, generasi saya 40 sampai 50 tahun. Generasi saya, generasi Sam yang dah tak berapa muda ni, kami merupakan generasi reformasi. Worldview kami dibentuk oleh reformasi. Mungkin bagi mereka yang 30 sampai 40 tahun, mereka akan menjadi generasi bersih sebab mereka ingat tentang himpunan-himpunan bersih yang ada. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda yang menggunakan TikTok pada hari ini? Sebab tu saya tengok Akmal, dia giat betul. Walaupun dia buat tak malu je, dia selamba masuk TikTok untuk reach kepada audiens ini. Tetapi ini cabaran besar kita, kerana ini generasi yang ada di luar sana. Dan saya berharap tugasan ini yang sekarang diwarisi oleh saudara Adam adalah satu tugas yang besar untuk kita meyakinkan pengundi-pengundi, anak-anak muda di luar sana tentang bagaimana relevannya Parti Keadilan dengan mereka. Dan kita di luar sana yang kita ada pada hari ini adalah generasi COVID. Kalau tadi kita cakap pasal generasi reformasi, generasi bersih, yang ada pada hari ini adalah generasi COVID. Anak-anak yang tidak mampu pergi ke kelas. Ada yang mampu pakai komputer baik, ada yang terpaksa berkongsi handphone untuk belajar. Ada yang bila graduate tanpa dapat hadir ke kuliah dengan baik, maka dia tidak dapat peluang pekerjaan. Kalau dia baik sekalipun, peluang pekerjaan itu tidak ada. 3 tahun dia bawa Grab, dia seronoklah dapat 3,000, 4,000 pada umur 21-22 tahun, itu income yang baik. Tetapi kalau dia nak masuk balik dalam bidang dia, 2 tahun akan datang, dia kena bersaing dengan fresh graduate, dia kena bersaing dengan mereka yang pernah bekerja dalam bidang tersebut. Dan kemungkinan besar majikan-majikan akan tengok resume kerja Grab, majikan tidak akan bagi peluang kerja. Ini generasi yang ada di luar sana. Ini generasi yang kita kena hadapi. Sebab itu kita kena yakin. Saya katakan tadi, kita tak boleh ambil pendekatan asalkan bukan UMNO. Dulu 2018 kita ada buku harapan, manifesto yang kita banggakan. Malangnya waktu itu Tun Dr. Mahathir sendiri yang bakul sampahkan buku harapan tersebut bila kita menang. Tahun 2014, waktu itu saudara Rafizi merupakan pengarah strategi. 2013, kita ada kempen Demi Rakyat, di mana kita bercakap tentang soal turunkan harga kereta, pendidikan percuma, turunkan harga minyak yang menangkap imajinasi rakyat sampai hari ini. Sampai ada cyber trooper UMNO dan PAS yang masih lagi confused. Mana satu manifesto 2013, mana satu manifesto 2018. Yang jelasnya mereka dapat terima. Ini telah menangkap imajinasi rakyat. Dan hanya dengan dasar-dasar yang radikal, kita dapat garap semula. Saudara-saudari, sebelum saya berakhir, perjalanan parti kita sudah jauh. Saya pertama sekali hadir ke Kongres tahun 2005. Waktu tu semua orang gembira sebab kita buat kat hotel. Tahun sebelum tu kita buat
dekat Tokong, China di Ipoh. Saya belum ada lagi di Malaysia ketika itu. 2005 kita buat di hotel. Tapi selepas itu 2007 kita pernah buat kongres di sekolah Cina di Seremban. Yang makna parti ini dia punya liku sangat panjang dan memang betul. Ya, kita tidak lahir di istana. Daripada parti yang berada di jalanan, kita telah menjadi satu parti yang mainstream. Saya ada cerita sedikit. Saya dengan MB Selangor ni rapat walaupun saya kalahkan dia pemilihan AMK 2014 yang lepas. 2007 saya ingat saya dengan Amir kita ada berbincang. Waktu tu tentang pilihan raya 2008. Amir kata dia dah simpan, hari-hari saya tak ingat dia cakap dia simpan berapa ringgit nak jadi modal dia nak bertanding. Tapi dia kata tak cukup lagi nak jadi bertanding. Saya secara jujur belum ada niat nak bertanding. 2008 bila tak cukup calon, kami semua masuk ke medan pilihan raya dan dengan takdir Allah kita menang. Tapi itulah proses yang kita lalui dalam parti ini dan kita tidak boleh lupakan asal usul kita. So, saya menyeru kepada saudara-saudari, kita masuk ke medan pilihan raya ini sebagai satu pasukan, kita tonjolkan dasar-dasar radikal yang dapat yakinkan rakyat. Saya yakin kita akan mendapat keputusan yang terbaik dalam pilihan raya umum ke-15. Yang kita harus tawarkan ialah polisi, bukan politiking. Yang kita harus tawarkan ialah solusi, bukan slogan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Saudara Nik Nazmi Nik Ahmad selaku Naib Presiden Parti Keadilan.